warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fabana laka anna al-ilma ashrafu jawharan minal ibadati walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Masih lagi dalam Aqabah yang pertama, dakian yang pertama dari 7 dakian yang perlu didaki dengan jaya untuk seseorang yang ingin menjadi abid, ingin menjadi ahli ibadah, iaitulah Aqabatul Ilmi, dakian ilmu. Dalam kuliah yang lalu kita telah lihat bagaimana Imam Ghazali rahimahullah taala menerangkan dengan dalil-dalil daripada ayat suci Al-Quran bahawa ilmu dan ibadah merupakan 2 permata yang sangat berharga, yang mana kerana 2 permata inilah diciptakan langit dan bumi, diciptakan jin dan manusia, dan diutuskan para rasul. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan tentang kelebihan ilmu berbanding dengan ibadah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya kelebihan seorang alim, yakni orang yang mempunyai ilmu, berbanding dengan seorang abid yang semata-mata ahli ibadah, seumpama kelebihan aku, yakni Nabi SAW, berbanding dengan serendah-rendah manusia di kalangan umatku. Dan sabda Nabi SAW lagi, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu pandangan kepada orang yang alim lebih aku sukai berbanding dengan ibadah 1 tahun, yakni yang sunat lah ya, yang wajib tak dapat tidak. Berbanding dengan ibadah 1 tahun, puasa sunatnya dan solat sunatnya, maka satu pandangan ke arah orang alim itu lebih disukai memandang kepada kelebihan ilmu.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala asyafi ahlil jannah, tidak mahukah aku tunjukkan kepada kalian kepada semulia-mulia ahli syurga? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, yakni kami ingin tahu. Qala hum ulama'u ummati. Lalu Nabi SAW menerangkan, semulia-mulia ahli syurga adalah ulama-ulama di kalangan umatku. Jadi hari ini kita lihat Imam Ghazali menerangkan lagi, justru itu maka nyatalah bagi anda bahawa ilmu itu ialah permata yang terlebih mulia dari ibadah. Kedua-duanya permata yang berharga. Ilmu permata yang berharga, ibadah juga permata yang berharga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadah kepada aku. Tetapi kot-kotlah bila diceritakan kelebihan-kelebihan ilmu berbanding ibadah, sampai ada orang memandang remeh pula kepada ibadah. Lalu segera diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, walaupun ilmu itu adalah permata yang terlebih mulia daripada ibadah, tetapi tidak seseorang hamba yang mempunyai ilmu itu mestilah dia beribadah. Mestilah dia melakukan amal ibadah. Kalau dia berilmu semata-mata tetapi dia tidak beramal ibadah, nescaya jadilah ilmunya itu sia-sia, seperti debu yang berterbangan di tiup angin. Qala rahimahullah ta'ala, fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati samaratin min samaratiha. Fasyarafu lisyajarati idh hiyal aslu lakinil intifa'u bima yahsulu bi samaratiha. Ketahuilah, maka sesungguhnya ilmu itu boleh diibaratkan seumpama seperti sepohon pokok, dan ibadah pula diibaratkan sebagai buahnya. Jadi macam mana nak dapat buah kalau tidak ada pokoknya? Tetapi kalau ada pokok semata-mata tidak ada buah, maka tidak adalah hasilnya. Maka jika begitu, tidak dapat tidak bagi seorang hamba itu mempunyai habuan dan bahagian daripada kedua perkara ini. Kalau kita ada pokoknya sahaja tanpa buah, tidak ada hasil. Kalau kita berangan-angankan buah sahaja tanpa pokok, tidak akan berlaku. Maka perlu kepada kedua-duanya, yakni perlu kepada ilmu dan perlu juga kepada ibadah. Kemuliaan itu dimiliki oleh pohon, kerana pohon itulah yang merupakan asal. Akan tetapi mengambil manfaat itu adalah dengan apa yang terhasil daripada buah-buahannya. Walihada qala al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati watlubu hadhihi al-ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Dan kerana inilah yakni kerana kepentingan kedua-duanya, ilmu dan amal ini, ilmu dan ibadah ini, maka telah berkata Al-Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, utlubu hadzal ilma, hendaklah kamu menuntut ilmu ini, yakni ilmu untuk kita beribadah. Talaban la yadurru bil ibadati, tapi menuntutnya ilmu itu bukanlah sampai memudaratkan ibadah. Belajar ilmu sampai tak boleh bangun sembahyang subuh misalnya, ataupun belajar ilmu sampai tak ada masa nak buat solat sunat misalnya. Tuntut ilmu tetapi tidaklah sampai memudaratkan ibadah. Watlubu hadhil ibadata, dan tuntutlah juga ibadah, yakni lakukan ibadah, talaban la yadurru bil ilmi, dengan cara yang tidak memudaratkan ilmu. Hati-hati ya. Kadang-kadang sebahagian orang dia sibuk dengan kerja-kerja ibadah
Tapi bila diajak menuntut ilmu, alasan dia tak ada masa. Rugilah. Kerana ibadah itu sendiri sebenarnya terbina atas ilmu. Dan boleh jadi ibadah yang dilakukan tanpa didahului oleh ilmu, hakikatnya ibadah itu tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam matan Zubair ibn Raslan, "Wa man bighairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Barang yang siapa tanpa ilmu beramal dia, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Jadi kena seimbang. Ilmu kena dituntut, tetapi jangan sampai memudaratkan ibadah. Ibadah kena dilakukan, tapi jangan sampai tidak ada masa untuk menuntut ilmu. Walamastaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an fal ilmu aula bitaqdimi la mahalata li'annahu al-aslu. Kemudian sekali lagi Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan posisi, sekarang dah ditekankan bahawa tak boleh satu saja. Kena dua-dua. Kena lakukan ibadah, kena juga tuntut ilmu. Tetapi diingatkan lagi sekali, bahawasanya tak kala tetaplah kedudukan ilmu dan ibadah itu penting, tidak bagi seorang hamba itu memilih kedua-duanya sekali, maka sudah tentu ilmu itu tidak terlebih dahulu diutamakan. Kena dahulukan ilmu juga. Kerana ia merupakan asas ataupun umbi, dan ia juga menjadi dalil petunjuk kepada jalan ibadah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Kerana itulah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu merupakan imam kepada amal, dan amal merupakan yang mengikut kepada ilmu. Jadi kena dahulukan imam lah, makmum ikut kemudian, yakni kena dahulukan ilmu, lalu amal menyusul kepada ilmu. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadati li amrayni. Hanya saja menjadilah ilmu itu asal yang diikuti, dan lazimlah kamu mendahulukan ilmu berbanding ibadah itu kerana dua perkara. Ada dua sebab kenapa ilmu didahulu berbanding dengan ibadah. Ahaduhuma litahsulalakal ibadatu wa taslama. Sebab yang pertama dari dua sebab adalah supaya terhasil bagi kamu ibadah, dan ibadah kamu tu jadi selamat. Maknanya selamat dari kecacatan, selamat dari bahkan batal. Ada orang beramal tanpa ilmu, bila cek balik, tak sah rupanya, tak betul, ada tinggal rukun misalnya, ataupun tidak memenuhi syarat sah ibadah misalnya. Jadi tak selamatlah ibadah dia. Maka kerana itulah didahulukan ilmu, supaya pertama terhasil ibadah. Bila ada ilmu, barulah dia tu tahu bagaimana nak beribadah, dan supaya selamat ibadah yang dilakukan itu tidak menjadi cedera, tidak menjadi rosak, dan tidak menjadi batal. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda thumma ta'budahu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mula mengisyaratkan kepada jenis-jenis ilmu yang perlu diketahui untuk seseorang itu benar-benar sahih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sesungguhnya kamu mula-mula sekali, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wajib ke atas kamu itu kamu mengenal yang disembah, kemudian kamu menyembah kepadanya. Maknanya apa? Makna Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengisyaratkan kepada ilmu tauhid. Orang tu jangan sampai membelakangkan ilmu tauhid. Na'udzubillah ya. Di zaman kita sekarang ini, kadang-kadang ilmu ni hanya dicedok begitu saja di YouTube, di Facebook. Jadi kadang-kadang boleh mendatangkan bahaya kalau tersilap pilih ilmu.
akidahnya jadi tidak betul. Dia bayangkan Allah Ta'ala tu sebagai satu bentuk yang ada pada satu tempat, yang bergerak ke sana kemari. Jadi ini tidak ada makrifah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu, macam mana kamu nak menyembah Allah yang kamu pun tak tahu, bi asma'ihi, nama-namanya, wa sifati zatihi, dan kamu juga tidak kenal sifat zatnya. Jadi sekarang pun sudah ramai orang-orang Islam yang menjauhi diri daripada belajar ilmu tauhid kerana diperdaya dengan propaganda, kononnya ilmu tauhid yang kita belajar ni bukan ajaran Islam, kata mereka. Kenapa? Kerana tak ada zaman Nabi SAW. Bukan ajaran Islam, kata mereka, kerana ilmu tauhid yang kita belajar ni banyak guna dalil akli. Sedangkan kita nak pegang Quran dan Sunnah, tiba-tiba banyak guna logik, guna akal. Dan kenapa lagi? Kerana kata dia sebenarnya ilmu ini adalah pengaruh daripada falsafah Yunani. Jadi orang sudah anti nak belajar tentang sifat-sifat Allah ni, kerana menyangkakan ilmu ini ilmu yang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi ini menjauhkan orang itu daripada mengenal sekurang-kurangnya pada peringkat ilmu dia kenal Allah Ta'ala. Belum peringkat kita kata ainul yaqin, belum pada peringkat hakul yaqin, sekurang-kurangnya pada peringkat ilmu yaqin. Itu pun sudah diuji dengan propaganda-propaganda sebegini. Maka orang yang menuduh bahawa ilmu tauhid atau dikenali di tempat kita ini sebagai ilmu sifat 20, sebagai ilmu yang bid'ah, ini orang yang sesat lagi menyesatkan. Hati-hati ya. Orang yang menuduh ilmu tauhid sifat 20 ini adalah ilmu yang bid'ah, orang itu sendiri berada dalam keadaan sesat lagi menyesatkan. Kenapa? Kerana ilmu sifat 20 ia tidak bid'ah. Ia bukan perkara baharu. Yang baharunya hanyalah penyusunan ilmu. Penyusunan ilmu datang kemudian dari ilmu itu biasa. Misalnya ilmu tajwid. Adakah di zaman sahabat tidak ada ilmu tajwid, iaitu ilmu membaca Al-Quran dengan betul, makhrajnya betul, panjang pendeknya betul? Sudah ada. Tetapi disusun ilmu tajwid itu ada istilah yang namakan izhar, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mad asli, mad arid lisukun, mad badal dan sebagainya, iaitu baharu. Tidak menjadikan ilmu itu bid'ah. Ini hanya penyusunan untuk memudahkan umat Islam yang datang kemudian, dia tahu, oh kalau ikhfa macam ni baca. Kalau idgham bila gunnah macam ni tak ada dengung. Kalau idgham bi gunnah bukan saja dia masuk, dia dengung lagi misalnya. Jadi ini adalah penyusunan. Sama juga seperti ilmu hadis. Ilmu ini bukan ilmu bid'ah. Walaupun istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis itu baharu. Di zaman sahabat tidak berbincang tentang istilah mutawatir, ahad, masyhur, sahih, dhaif, hasan, maudhu', mu'dal, munqati', mursal. Tak ada. Ini semua istilah-istilah yang datang kemudian. Tetapi tidak bererti ilmu hadis itu bid'ah. Ilmu itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Kerana di zaman Nabi SAW pun para sahabat meriwayatkan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Para sahabat ada yang bila dapat riwayat, dia tidak percaya kepada perawi, maka dia tak terima riwayat tersebut. Jadi cerita itu sudah ada. Istilah saja datang kemudian. Maka demikianlah, tak mungkinlah di zaman Nabi SAW ilmu sifat 20 tidak ada. Walaupun penyusunannya belum ada. Belum ada di zaman Nabi SAW, sahabat belajar, ada di sana 20 sifat yang wajib bagi Allah. Pertama, wujud. Kedua, qidam. Ketiga, baqa. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih dan seterusnya. Belum ada. Tetapi kalau kita jujur kepada realiti, cuba kita fikir dengan fikiran yang waras, adakah para sahabat
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak tahu Allah wujud. Itu namanya ilmu. Ilmu itu kan tahu. Adakah sahabat tak tahu Allah wujud? Adakah sahabat tidak tahu Allah wujud itu tidak ada permulaan? Adakah sahabat tidak tahu bahawa Allah wujud tidak ada perakhiran, Allah tidak akan binasa? Adakah sahabat tidak tahu bahawa Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah? Adakah sahabat tidak tahu bahawa Allah tidak berhajat kepada yang menciptakan, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada yang lain? Adakah sahabat tidak tahu Allah Ta'ala itu Maha Esa zatnya, sifatnya, af'alnya? Pasti tahu. Bilanglah satu persatu sifat 20, tidak akan tergambarkan bahawa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu itu tidak ada. Kan ada ilmu itu. Maka kamu katakan ilmu itu bid'ah, tak betul. Bahkan kalau kita pergi lebih jauh, jangankan kata di zaman Nabi SAW, manusia telah dikurniakan ilmu itu oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Adam alaihissalam pun, yang namanya orang mukmin, yang namanya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, pasti sudah ada ilmu itu dalam dada mereka. Bahawa mereka tahu mereka ada Tuhan. Dan bahawa Tuhan mereka tidak diciptakan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan bahawa Tuhan mereka tidak sama seperti makhluk. Pasti ada ilmu itu. Jadi hati-hati ya dengan orang yang menjauhkan manusia daripada ilmu sifat 20 dengan propaganda-propaganda yang keliru seperti itu. Lalu kalau dikatakan tidak mahu kita itu belajar ilmu sifat 20 kerana ilmu sifat 20 ini mengandungi ilmu-ilmu logik, ilmu-ilmu akal, sedangkan kita itu nak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ini juga sangat keliru. Dan ini merupakan satu fitnah yang jahat terhadap Quran dan Sunnah. Seolah-olah Quran dan Sunnah menyuruh manusia supaya jangan menggunakan akal. Padahal sebaliknya. Quran dan Sunnah yang menyuruh manusia menggunakan akal dan memberi amaran kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Banyak dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afala ta'qilun?" Adakah kamu itu tidak menggunakan akal? Bahkan salah satu sebab seseorang itu diseksa dalam neraka adalah kerana tidak menggunakan akal. Sekarang ini banyak masjid surau mengamalkan membaca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak. Ya, bagus ya baca surah Al-Mulk sebagai satu amalan dan lebih bagus kalau dapat difahami makna daripada surah Al-Mulk. Salah satu ayat dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا, dan ahli-ahli neraka berkata, mereka itu merintih, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, kalaulah dahulu ketika di dunia kami itu mahu dengar. Sebahagian orang masuk neraka pasal mereka itu ketegak, mereka degil, mereka kerah keng, mereka tak mau dengar. Mereka fikir mereka saja betul, tak mau dengar. Au naqilu, atau kalaulah kami di dunia dahulu kami menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah sekarang ini kami tergolong dalam ahli neraka. Berarti salah satu sebab manusia masuk neraka adalah kerana tidak menggunakan akal. Macam mana pula kamu anti sifat 20 kerana dalam sifat 20 ada akal? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam menetapkan tauhid dan menolak syirik, Allah Taala menggunakan hujjah akliyah. Allah sendiri menggunakan dalil logik. Misalnya Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, yakni langit dan bumi, alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak, illallah, lain daripada Allah, lafasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Padahal realitinya Tuhan tidak banyak. Hakikatnya Tuhan Maha Esa. Kenapa Allah sendiri berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti dibayangkan dengan akal sahaja. Dalam realiti Tuhan tidak banyak. Tapi bayangkan dengan akal.
Kalau Tuhan banyak, tentulah masing-masing Tuhan nak buat cara dia. Sebab Tuhan kan maha berkuasa. Maka kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kehendak Tuhan yang mana yang akan dijalankan? Jadi oleh kerana masing-masing nak buat cara masing-masing, hancurlah dunia ni. Alangkah negara kita pun ditadbir oleh satu kerajaan, bukan boleh 2, 3, 4 kerajaan. Negara kecil saja. Tak boleh ada 2, 3 kerajaan. Yang duk kecoh sehari dua ni, langkah Dubai, langkah apa. Itu kan pasal nak pilih, pastikan Perdana Menteri itu seorang. Kalau boleh buat 2, 3 Perdana Menteri, tak payah langkah-langkah. Langkah Perdana Menteri kau, aku Perdana Menteri aku. Yang sana tu Perdana Menteri dia orang. Mana boleh. Dah ramai Perdana Menteri nak ikut arahan Perdana Menteri yang mana. Itu baru satu negara yang kecil. Pun kita tak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Mustahil langit dan bumi seluruh isinya ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan. Mustahil itu adalah hukum akal. Akal tidak boleh terima kalau alam ini dia tadbir oleh lebih pada satu Tuhan. Akal akan mengatakan itu mustahil. Dan Allah menunjukkan kepada natijah itu. Baik. Kemudian para Rasul alaihissalam juga berhujah dengan dalil akli. Nabi Ibrahim alaihissalam menolak kesyirikan Namrus. Nabi Ibrahim menggunakan dalil akli. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi lemah. Tuhan tapi sakit. Tuhan tapi penat misalnya. Tak mungkin. Macam Mak Yapin tu bukan Tuhan. Makan nasi, sakit perut, pergi tandas, itu bukan Tuhan. Macam Harun pun bukan Tuhan. Kan lepas sudah tangkap, Harun kena stroke. Takkanlah Tuhan kena stroke. Lepas tu keluar pula dalam berita, mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Oh, Tuhan boleh dapati bersalah. Itu macam mana? Tak masuk akal. Maka Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, kamu tu mustahil Tuhan kerana kamu terlemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan yang sebenar tu Tuhan saya, berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud tak faham. Dia kata, ana uhyi wa umit. Aku juga berkuasa menghidup dan mematikan. Satu orang dia bunuh, satu orang dia lepaskan. Yang dia bunuh dia dah matikan kata dia. Yang dia lepas dia dah hidupkan. Itu kan tak cerdik lah. Yang Namrud lepaskan tu dah hidup sebelum itu lagi. Bukan Namrud saya hidupkan. Namrud cuma tak bunuh dia sahaja. Yang namanya hidupkan satu ekor nyamuk juga Namrud tidak boleh hidupkan. Jadi kepentingan ilmu tauhid itu telah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Insya-Allah seterusnya kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.